Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ja'al mustaqarral ilman nafi'i qulubana wa mustaqarra arbabihi diyarana. Allahumma ja'al mustaqarra ma'rifati billah qulubana wa mustaqarra arbabiha diyarana. Allahumma ja'al mustaqarra yaqinin tammi qulubana wa mustaqarra arbabihi diyarana. Allahumma ja'al mustaqarra wari'ad hajizi qulubana wa mustaqarra arbabihi diyarana. Ya Allah, jadikan hati kami sebagai tempat menetap ilmu yang bermanfaat dan jadikan rumah-rumah kami sebagai tempat tinggal para pemiliknya. Ya Allah, jadikanlah hati kami sebagai tempat menetap ma'rifatullah dan jadikanlah rumah-rumah kami sebagai tempat tinggal para pemiliknya. Ya Allah, jadikanlah hati kami sebagai tempat menetap keyakinan yang sempurna dan jadikan rumah-rumah kami sebagai tempat tinggal para pemiliknya. Ya Allah, jadikanlah hati kami sebagai tempat menetap sifat wara' yang membentengi dan jadikan rumah kami sebagai tempat tinggal para pemiliknya, insya-Allah. Diucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Ustaz Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar kerana sudi menerima jemputan kuliah lagi daripada Gema Nur Iman. Terima kasih juga yang berusaha kepada pengurusi Gema Nur Iman, Puan Hajar Rosni Yanti Mansur dan barisan AJK-nya, dan juga terima kasih kepada semua jemaah Gema Nur Iman yang sudi terus berada di dalam talian bagi meneruskan kuliah pada malam ini, iaitu kuliah Isyak yang akan bersama-sama Ustaz untuk kita mengisi slot begini kisahnya Nabi Adam, insya-Allah. Syukur Alhamdulillah, sesungguhnya dengan izin Allah juga kita dapat bersama-sama lagi dalam majlis ilmu ini. Dan untuk tidak membuang masa, saya serahkan kepada Ustaz untuk membuka majlis ini dengan doa dan seterusnya berkongsi kuliah pada malam ini. Semoga ia memberi manfaat dan barakah kepada kita semua, insya-Allah. Dipersilakan Ustaz. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا وقدوتنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا مقلب القلوب، ya Allah, ya Allah yang boleh membolak balik hati-hati kami, tsabbit qulubana ala dinik, tetapkan hati kami pada malam ini di atas landasan agama Islam. Allahumma ya musarrifal qulub, ya Allah, Kaulah ya Allah yang boleh mengubah di hati kami. Sarrif qulubana ala ta'atik, ubahlah hati kami daripada hati yang penuh kelalaian pada hati yang penuh ketaatan, daripada hati yang penuh hasad kebencian, ya Allah, kepada hati yang penuh rahmat dan juga kasih sayang. Allahumma ftah alaina, ya Allah, bukakan ke atas kami hikmataka, hikmah, kebijaksanaan kepada kami, wansyur alaina, dan limpahkan kepada kami, wahai Allah, min khazain, dari segala sudut khazanah rahmatika, rahmat kasih sayang kepada kami, ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wa qalu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa ba'd.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah dengan segala nikmat yang juga kurniaan yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga menjadikan kita orang-orang yang beriman dan juga bersyukur. InsyaAllah kan. InsyaAllah Kak Nurmawati ataupun Makti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarina Hussein. Kak Sarina Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. InsyaAllah. Alhamdulillah Kak Adik Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Rafiah Yaakob. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakia Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Yizra Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah Alhamdulillah, moga-moga kita semua dalam keadaan hidayah dan juga diberikan keberkatan dan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey Kak Puan Hashimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab yang ke-33. Iaitu daripada kitab Beginilah Kisahnya Adam, bab yang ke-33, iaitu larangan menghampiri pokok yang diharamkan. Larangan menghampiri pokok yang diharamkan. Jadi dalam perkataan dalam Al-Quran ada perkataan larangan. Dalam hadis Nabi juga pernah diceritakan tentang khitab Nabi. Nabi juga pernah menyebut kalau Nabi tak suka, Nabi menghalang, Nabi kata jangan. Baru-baru ni bukan, saya pergi, masa saya dengar satu orang public speaking. Dia kata kalau nak cakap dengan orang, nak didik anak, jangan cakap jangan. Saya kata tadi Rasulullah selalu cakap jangan. Dan jangan, tidak boleh dan sebagainya. Kita je menambah-nambah cara nak mendidik anak, jangan cakap jangan. Jadi dia kalau suruh jangan cakap jangan. Dia kata kalau tanya pun jangan cakap susah ke senang. Jawab susah, senang ke senang. Boleh ke boleh. Jadi benda tu kadang-kadang khitab paling baik juga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi dalam Al-Quran juga kadang-kadang menyebut buat dan kadang-kadang menyebut la taqrabuz zina, jangan. Jadi begitulah Rasulullah sebagai pengkhitab yang terbaik adalah menyebut bahawa tapi larangan yang ada pada Adam ini adalah perkataan larangan. La taqrabu. Maksudnya jangan kamu menghampiri pokok. Bukan jangan makan, tapi jangan menghampir pun jangan. Maksudnya menghampiri ini mengundang kepada perkara yang akan menjadi lebih teruk, iaitu makan. Macam berzina, jangan hampiri zina. Jangan hampiri zina kerana dia boleh menyebabkan kita berzina. Hampir pun jangan. Okey. Pertama-tamanya menceritakan tentang larangan menghampiri pokok ini. Sesungguhnya mereka menghampiri pokok itu. Mereka berdua. Kan? Ini dia punya ayat poin dia lah. Mereka adalah golongan yang menzalimi diri sendiri. Jadi siapa yang sesungguhnya sekiranya mereka ini menghampiri pokok itu, mereka adalah orang yang zalim. Menzalimi diri dia. Maksudnya dia bukan zalim hanyalah zalim diri dia. Kalau dia maksiat untuk diri, maksiat yang tidak berkaitan dengan orang lain, maksiat itu dipanggil menzalimi diri kita. Bukan hanya menzalimi diri orang. Jadi kalau kita tak solat, tak puasa, kita tak menzalimi orang. Tapi kita telah menzalimi diri kita. Kita tidak meletakkan kita pada tempatnya. Kita zalim pada diri kita. Suatu hari nanti kita tahulah kenapa kita zalim pada diri kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran menyebut fama asabakum musibah, kesukaran, kepayahan pada diri kamu yang telah menimpa diri kamu. Hari ini kita payah. Hari ini kadang-kadang kita nak parking kereta berjam tak dapat. Hari ini kita sakit. Hari ini kita dalam keadaan orang menyusahkan kita. Kerana semuanya perkara itu wama asabakum min musibah fabima kasabat aydikum. Semua itu adalah kerana dosa yang telah kamu lakukan. Sebab itu kita ni bila kita lakukan dosa, maka kita telah menzalimi diri kita. Sebab bila kita lakukan dosa, pasti disebut dalam Al-Quran, maka kamu akan ditimpa musibah. Cepat atau lambat, kamu akan ditimpa musibah atas dosa kamu. Jadi dalam Al-Quran juga sebut, dalam ini surah Asy-Syura ayat 30, surah Al-Isra ayat ke-7, wa in ahsantum li anfusikum. Sekiranya kebaikan yang telah kamu lakukan, maka kebaikan itu akan datang
cepat atau lambat dia akan kembali kepada Tuhan dia, kepada diri kamu. Wa in asatum falaha. Dan sekiranya buruk yang kamu lakukan, dan keburukan itu akan kembali. Sebab itu, masa kita buat keburukan, kejahatan, tidak solat, kita buat benda buruk, kena ingat, kita sebenarnya kalau kita tidak menzalimi orang pun, sebenarnya kita akan menzalimi diri kita. Sebab dia akan menimpa kesusahan itu pada kita suatu hari nanti. Dibalaskan dengan, dicairkan dengan dosa itu, dengan kesukaran, kepayahan dan juga dengan penderitaan. Allah datang kepada dia untuk menyusahkan dia. Kerana satu perkara, iaitu dosa ataupun perbuatan kita pada hari ini. Sebab itulah dikata kalau kita buat dosa, sebenarnya kita telah menzalimi diri. Sedangkan kita kata bahawa kena berzalim diri sendiri. Antaranya ulama kata menzalimi diri sendiri itu kerana memang kita akan menzalimi diri kita. Akan datang kita akan rasa benda tu. Bila kita rasa kecewa, khianat, rupanya kerana kita pernah mengkhianat orang. Al-Imam Munawi ketika mana mensyarahkan hadis rawahul Muslim, wa man syaqqa Allahu alaihi. Orang siapa yang dia pernah menyusahkan orang, pernah membuat orang sakit, pernah membuat orang marah, pernah membuat orang susah, Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah yang akan datang kepada dia untuk suatu hari nanti, cepat ataupun lambat. Maka Allah sendiri yang datang kepada dia untuk menyusahkan hidup dia. Jadi ini zalim. So kalau kamu zalim pada suatu benda, perkara yang kamu buat dosa, walaupun kamu buat dosa dengan orang, itu lebih lagi lah. Sebab nak minta ampun tu payah. Tapi kalau kamu dosa untuk diri sendiri pun, zalim untuk diri kamu. Sebab tu disebut dalam Al-Quran surah Al-Mulk, Inna Allaha yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya siapa yang takut kepada Allah dalam keadaan dia tidak nampak. Maksudnya ghaib itu dia tidak nampak Allah dan dia tidak dilihat oleh manusia lain. Dalam keadaan sembunyi. Tapi dia masih takut nak buat lakukan dosa walaupun dia sendiri. Walaupun dia dekat rumah tak ada orang lain nampak. Kan? Kita tak ada orang lain. Dia tak buat juga. Dia tak tengok YouTube yang bukan-bukan. Dia jaga maruah dia dalam keadaan dia tidak dilihat oleh orang lain. Walaupun dalam keadaan tersembunyi, dia tetap takut kepada Allah. Bil ghaib lahum maghfiratum. Dia akan baginya mereka ini keampunan. Keampunan. Jadi ingat, dosa-dosa kita yang tidak kita bertaubat, dia akan kembali kepada kita. Sebab tu kena taubat cepat. Dosa-dosa kita kena taubat cepat. Sebab saya hari tu pernah, saya kenal dengan seorang sahabat Facebook lah, dia makcik lah. Makcik. Dia baik lah, dah pergi ngaji, tudung kadang-kadang 3 layer. Bagi dia rumah ngaji, 3 layer. Masya Allah, dia dah baik lah. Tapi suatu hari dia boleh share gambar dia dengan suami dia waktu 15 tahun lalu dengan tidak menutup aurat. Dia share. Dia letak kat dia punya story. Saya cuma terfikir, ini dosa lampau dia. Kalau benar-benar dia bertaubat, dia takkan share balik dosa dia yang telah dia lakukan. Ingat, dia cuma mungkin kerana umurnya telah tua, umurnya telah 60 lebih, maka dia pun rasa patutnya memang kena menutup aurat. Tapi dia tidak bertaubat, sebab bertaubat itu maknanya menyesali perbuatan yang telah lalu dan berazam dan membenci. Maksudnya menyesali itu maksudnya sampai di tahap benci. Kenapa aku macam ni? Benci dengan perbuatan itu dan menyesali. Dan berazam untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Jadi kalau kita bertaubat, nanti kita akan bab kenapa Nabi Adam tidak boleh dikatakan dia bersalah lagi? Kerana dia telah bertaubat. Ketika mana dalam satu hadis sahih, Nabi Musa mengatakan bahawa ini semua salah Nabi Adam. Tapi Nabi Adam kata, dalam hadis sahih itu, bukankah engkau telah menghina orang-orang yang telah diterima taubatnya oleh Allah? Jadinya kalau dah bertaubat. Sekarang ini, ada segelintir orang tu dia tidak menutup aurat pada mudanya, tak apalah. Tapi macam seolah-olah dia tidak bertaubat sebenarnya dari dosa dia. Seolah-olah dia berbangga dengan dia tak pakai tudung dulu. Dia share balik. Sedangkan dia dah bertaubat pada hari ini. Jadi kena ingat, dosa yang kita tidak bertaubat, dia akan kembali kepada kita. Dia akan kembali kepada kita. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata'tu. Wa wa'dika mastata'tu, a'udhu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung wahai Allah. Ini adalah penghulu maghfirah, penghulu istighfar. Aku memohon kepada Allah, a'udzu bika min ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu wahai Allah dengan dosa-dosa yang telah aku lakukan.
Maksudnya aku berlindung dengan kamu supaya jangan datang satu benda musibah kepada aku kerana dosa yang telah aku lakukan. Sebab dia memang tengah tunggu datang. Jadi kita takut pada Allah dan takut juga dosa-dosa yang kita lakukan tadi tu supaya dia tidak akan kembali kepada kita. Sebab dosa pasti akan kembali kepada kita di dunia ni. Hidup di dunia ni dengan bentuk musibah, bentuk kesukaran, bentuk sukar. Jadi ketika itu okey. Kak Mak Jahalijah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Kak admin, maksudnya dosa akan kembali. Ya, kita akan buat balik ke? Bukan. Maksudnya kembali itu maksudnya kembali dengan bentuk musibah. Untuk musibah, adalah benda yang Allah akan hantar pada dia dalam bentuk musibah, kesukaran hidup dan sebagainya. Kerana kesukaran hidup itu semua kerana dosa kita. Jadi sebab itu kita kena selalu berdoa dengan selawat, dengan penghulu istighfar itu 3 kali dengan bersungguh-sungguh. Wa a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang telah aku lakukan dulu. Masuk ke dunia ni lagi, Allah akan batah balik sekiranya kita tidak bertaubat. Sebab dosa yang kita lakukan akan dicairkan dan menjadi musibah. Musibah kita di dunia. Yang paling mengerikan, musibah itu adalah dengan, dalam hadis Nabi, kalau buka dalam muftiwilayah.government, Datuk Zubair Al-Bakri, sampai akhirnya dosa kita itu kalau kita tidak bertaubat, maka dia akan menghilangkan, melupakan nusita ayah kada wa kada, kaita wa kaita. Sesungguhnya buruk dosa kamu itu, kamu dilupakan dengan dosa kamu sehingga dilupakan kepada kamu ayat-ayat Al-Quran yang pernah kamu hafaz. Ini paling mengerikan. Sehingga dengan dosa itu tidak pernah kita terlupa satu ayat dalam Al-Quran melainkan kerana 2 benda. Syaitan, dilupakan oleh syaitan dan dilupakan kerana dosa. Jadi siapa kat sini yang menghafaz Al-Quran termasuk saya. Sebab itulah banyak yang saya hafal. Bila saya tengok balik peristiwa ni, sebab tu dia kata jangan nasina tapi nusina. Ditegur para ulama, doa itu ditukar dengan nusina. Kerana hadis dalam Azkar Imam Nawawi pun menyebut mesti sebut nusina, dilupakan, bukan nasina. Sebab jangan sekali-kali kamu menyebut nasina, kamu terlupa dalam melakukan kebaikan, tapi kalau kamu dah lakukan kebaikan malah kamu terlupa, kamu kena sebut nusia. Nusia dilupakan. Kerana 2 benda. Kerana kita kalau dah buat baik, tiba-tiba terlupa, kita bukan kerana kita lupa, tetapi dilupakan. Dilupakan kenapa? Kerana dilupakan oleh syaitan dan dilupakan oleh dosa kita. Jadi musibah paling besar sekali, bukan musibah kesukaran lagi dah. Musibah kita tak boleh ingat Al-Quran yang kita pernah hafal. Kita dulu pernah hafal, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Sampai akhir kita hafal surah tu. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ila akhir kita pernah hafal dekat surah rendah. Tetapi hari ini kita bila nak baca kita lupa. Sebenarnya kita dilupakan dengan dosa. Sebab itu lagu raya kita tak pernah lupa. Sebab itu kita lagu raya tak pernah lupa. Mana pernah kita lupa lagu raya? Apal pun tak pernah. Tapi kita boleh ingat lagu raya. Sebab tu bila setahun sekali je pun lagu raya datang. Tiba-tiba nak raya Ramadan, lagi seminggu nak raya, tiba-tiba datang lagu. Dalam dingin subuh hatiku terusik, kenang nasib diri di rantauan. Mesti waktu tu kita boleh ikut. Bergema takbir raya, menitis air mata. Kita mesti boleh ikut. Walaupun kita tak pernah ulang-ulang. Kita tak pernah ulang baca benda tu pun. Tapi bila setahun sekali bila lagu tu dengar, kita boleh follow. Sebab Al-Quran, nyanyian itu tidak termasuk mukjizat. Yang syaitan pun takkan lupakan. Buat apa dia lupakan? Dia takkan lupakan kita pun benda tu. Dia membazir lupakan. Sebab itu kita jarang lupa nyanyian. Kita jarang lupa. nak raya ke ni? Tu raya Nepal Bali tu lain. Nepal Bali lain. Kalau Nepal Bali ni dia lain. Itu pun tak lupa juga. Bila teringat Nepal Bali ni tak lupa juga.
Saya dulu waktu kecil pun selalu hafal lagu-lagu Tamil Hindustan kan. Merenam ki gangga botere mangki jemanata. Boda rada boda sanggam boga kinahi. Hari boda sanggam hafal boleh. Lagu-lagu pun boleh hafal. Dia tak boleh lupa. Masalahnya dia tak boleh lupa. Dia boleh ingat sampai sekarang. Itu uniknya lagu. Kan? Tetapi kalau kita boleh hafal lagu, tak boleh lupa sebab memang syaitan pun tak pernah lupakan kita. Dosa tidak menyebabkan kita terlupa nyanyian kita. Kita akan ingat. Kalau lupa meninggalkan zaman lain. Tapi Al-Quran ni kadang-kadang memang sampaikan ada Quran yang dibaca balik, kita tak boleh follow. Sebab kita memang lupa sungguh. Yang ini semuanya kerana dosa. Jadi hati-hati ya. Hati-hati dengan dosa yang kita belum bertaubat. Sebab tu dosa-dosa dulu kita kena bertaubat. Jangan hanya kerana kita pakai tudung, hanya kerana memang usia kita pun dah mencecah 50-an. Jadi kita pun boleh berubah pakai tudung. Tapi kita tidak pernah menyesali perbuatan tersebut. Jadi mungkin ada benda. Jadi saya ingat satu sahabat saya ni, dia sahabat baik. Dia pernah ditinggalkan, isteri ditinggalkan dia. Jadi dia jumpa saya ni, berbual rupanya dia dah lama dah dengan isteri, dah ditinggalkan. Jadi anak-anak dia bawa, dia tak jumpa anak dia lama. Cuma saya teringat, kawan saya ni, dia ni bukan nak playboy lah, dia memang playboy pun. Masa muda saya tahu sangat dia. Banyak rakan perempuan. Dia tak kahwin pun perempuan tu, tapi dia banyak. Cuma saya sebut, satu benda lah, kita kena bertaubat pada Allah. Cuba istighfar. Dia sedih. Tapi beristighfar lah. Kadang-kadang kita ada dosa yang dulu yang kita tidak bertaubat. Tapi saya tak cakap dengan dosa dia dulu lah. Tapi dosa dia dulu tu sebenarnya banyak. Kerana dia adalah orang yang sangat pergi mana jalan dengan perempuan, berawet. Tapi semua ditinggalkan. Ditinggalkan. Jadi sebenarnya dosa tu pernah tak kita bertaubat? Dosa tu, masa dia buat perempuan betul tu, masa muda dia, pernah tak dia dulu bertaubat? Kalau dia tidak bertaubat, mungkin inilah masanya Allah tunjukkan dia dikhianati. Kerana kita pernah mengkhianati. Tapi kita akan dikhianati. Jadi ingat, kita bertaubat. Allah suruh kita taubat ya. Supaya dosa itu tidak kembali kepada kita. Kalau dosa itu kita tak leburkan, dia akan senantiasa menanti-nanti akan kembali kepada kita. Melainkan dia akan dihapuskan dengan taubat. Taubat tidak boleh menyebut astagfirullah je. Itu dosa-dosa kecil boleh lah. Tapi kalau dosa besar ni kita kena bagi tahu dosa apa kita lakukan. Kita kalau minum arak depan Allah, kita ngadu, wahai Allah, aku pernah minum arak. Aku minta dosa. Aku pernah derhaka pada ibu dan bapa aku. Sebut dosa tu. Sebut dosa tu. Jadi begitulah. Kan? Sebab tu bila saya terdengar satu Ahmad Dasuki pernah sebut dalam doa dia. Adakah ya Allah kerana dosa aku, kata-kata nista aku kepada ibu dan bapa aku dulu. Pernah meninggikan suara kepada ibu dan bapa aku. Hari ini ya Allah, kata-kata kami tidak didengari oleh anak-anak kami. Saya kadang-kadang, Fatih, cepat. Ayah, Fatih, ibu tak tahu dia main game. Saya kadang-kadang teringat benda tu, kadang-kadang sedih. Mungkin saya dulu juga pernah melakukan dosa kerana dosa saya dengan mak bapak, pernah tinggikan suara ke, pernah yang kita tak pernah meminta maaf kepada dia. Adakah itu sebabnya hari ini lidah kita ni susah nak anak-anak kita dengar? Susah nak anak-anak dengar, balasannya datang kembali. Dulu kita lihat, kan? Nak dengar cakap mak, hari ini bila kita cakap dengan anak juga, anak kita buat benda yang sama kepada kita. What you give, you get back. You get back. Jadi begitulah. Tetapi bertaubat. Sebab itu saya kalau ada dosa, bertaubat. Ingat, tak ada dosa di dalam dunia ni yang boleh diterima taubatnya melainkan syirik saja. Semua dosa akan diampunkan Allah, melainkan syirik. Kasih tak disebutkan dosa dengan mak bapak, tak ada sebut. Disebut syirik. Jadi dosa yang tidak diampunkan cuma syirik. Kalau kita pernah 16 tahun dulu, masa umur kita 16 tahun pernah derhaka dengan mak, taubatlah hari ini walaupun mak dah tak ada. Sebab Allah cuma tidak mengampunkan dosa syirik saja. Itu pun kalau dosa syirik setelah kita mati. Kalau kita dah belum mati, kita minta ampun pada Allah, itu juga akan diampunkan. Syirik tu kalau kita tak minta ampun. Jadi mintalah ampun pada Allah dengan dosa kita pada mak bapak kita. Banyak dosa banyak dosa kita pada mak bapak, banyak dosa dah. Allahu alam. Mesti kita pernah lawan dia, bukan lawan lah, tak dengar cakap. Mak kita suruh buat air, kita tak buat. Mak suruh itu saya lah yang memang malas waktu dulu. Tapi bila terkenang balik sekarang ini, seolah-olah macam
Kalaulah mak kita ada dulu, ya Allah, mesti kita nak cium kaki dia. Tapi waktu mak kita hidup, kita tak buat benda tu pun. Tapi bila saya tengok orang lain boleh minta maaf dengan mak, kita tak biasa. Waktu kita budak-budak dulu mana biasa nak minta maaf dengan mak. Dulu tak dibiasakan. Dulu tak dibiasakan benda tu. Kita macam kekok. Hari ni macam kita boleh dengan anak, kita boleh cium pipi, kita boleh peluk. Fatih datang jumpa saya, "Cik, terima kasih buatkan air." Tapi saya tak biasa buat. Dan saya tak biasa. Dan tak reti waktu tu. Sebab orang tua kita tak pernah ajar benda tu. Untuk kita biasa dengan dia. Malah kalau kita datang kat makan-makan dengan orang, orang budak-budak masuk dalam. Jadi sampai kita pun tak biasa. Jadi bila dah tua tu tak minta maaf, dah raya, "Mak, minta maaf, salah makan minum, saya banyak buat dosa." Tak biasa. Tak biasa. Sebab kita tak biasa. Malah kadang-kadang suami isteri pada waktu dulu, orang dulu, isteri tak biasa minta maaf kepada suami. Tak biasa. Dan suami pula tak biasa minta maaf pada isteri dan tak biasa mulut nak ucap terima kasih. Sampai kena sebut ucap terima kasih pada suami, pada isteri, saya tak biasalah Ustaz. Dia tak biasa. Jadi sebab tu kena biasakan daripada kecil. Sebab tu saya banyak dosa, tapi dosa itu tidak akan kembali kepada kita sekiranya kita bertaubat. Jadi memang kita ada jahat dulu dengan mak bapak kita, tapi segera bertaubat. Supaya dosa itu tidak beku dan akhirnya dia akan menjadi satu barah kepada kita saat kita hidup pada hari ini. Sebab tu kalau kita rasa ada benda musibah, anak-anak kita derhaka pada kita, kita patut menitiskan air mata dan beristighfar. Apa dosa aku? Wah, ini orang hebat. Apa dosa aku dulu? Ya Allah, dosa apa aku ni? Ya Allah, sampai anak-anak aku ni semua tidak mendengar kata aku. Apa dosa aku? Ini kan adab. Bila kita ada satu benda, kita akan fikirkan itu dosa kita. Kalau ada musibah, kenapa aku ni dia apa? Duit kita hilang 100,000 dalam bank. Ya Allah, apakah dosa aku ya Allah yang sampai aku ni diuji sekian-sekian. Jadi baru kita istighfar. Sebab kerana musibah yang kita datang, dia ada dalam beberapa perkara. Antaranya kerana nak naikkan kita darjat yang tinggi, itu para nabi, para awliya. Allah nak naikkan darjat dia ke tinggi, maka Allah uji dia. Tapi kalau orang biasa ni, diuji kerana dosa dan kerana syaitan yang telah memberi kepada melupakan dia dengan musibah. Tapi kalau para awliya, para macam admin rumah ngaji, admin GNI, Bonda Rosnina, Puan Moda, Kak Amanira, ini kalau diuji ni, dia memang taraf Allah nak tinggikan darjat. Sebab ini tahap-tahap orang-orang yang tinggi imannya. Betul. Itukah yang disebut kafarah? Kafarah maknanya menutup. Kafarah ni makna asalnya. Saya belajar makna kafarah ni daripada Tuan Guru ni Abdul Aziz. Saya dulu menengah atas di Pulau Melaka, Darul Anwar. Dia ni, Tok Guru ni Aziz ni kalau baca tafsir, dia akan baca dalam bahasa Arab yang kuno. Bagusnya tu. Kafarah ni berasal dari perkataan kafarah, iaitu perbuatan yang mana orang dulu kalau menanam pokok, dia akan kais tanah. Dikais tanah tu, perbuatan asal dia. Kais tanah, nak tanam pokok, macam contohnya saya nak tanam pokok, pokok apa, kat rumah saya sebelah saya ni, orang rumah saya tanam pokok tembikai. Pokok tembikai, dia tanam biji tu. Jadi bila nak tanam pokok tembikai tu, dia kena korek dulu. Korek tanah tu dan letak benih dalam ni. Macam saya suka tenggek burung. Contohnya tanam tenggek burung, saya tanam, saya korek dalam setengah suku kaki dan letakkan benih. Dan kemudian tanah tadi tu dah letak benih, kita timbus balik benih yang dah ada dalam tanah tersebut. Perbuatan menimbus tanah yang di dalamnya telah kita letakkan benih. Itulah makna kafarah. Jadi petani yang kerja dia menimbus tanah yang dalamnya dah ada benda dalam tu, ada benih ataupun pokok ke biji ke ataupun benda yang dah dibataskan dalam tu, dah ada benda dalam tu, dinamakan kafir. Orang yang kafir itu asalnya yang menutup perkara, yang menutup sesuatu benda yang telah di dalamnya ada benih. Jadi perbuatan kafarah itu kalau orang kafir, kerana dalam hatinya sebenarnya orang-orang Abu Jahal, Abu Lahab, kafir, Abu Talib, kafir, kerana dalam hatinya sebenarnya dia ada kebenaran dah. Dia tahu bahawa Nabi SAW itu benar. Dia memang dalam hatinya mengaku bahawa Allah itu Esa. Tetapi dia tutup hati dia. Menutup kebenaran. Dia cuba untuk menutup kebenaran yang ada dalam hatinya.
Kalau kita berhujah dengan kebenaran, ditolak. Kita berhujah dengan kebenaran, dia akan tolak. Jadi dia kafir. Sebab tu kafarah juga menutup dosa-dosa. Dia telah menutup dosa yang ada dalam badan kita, dah dosa dah. Tapi Allah dengan kita ni, bila datangnya musibah, kalau kita beristighfar, kalau kita yakin bahawa kerana musibah yang datang kepada kita ini, kita kena tahu bahawa ini adalah musibah, ini adalah merupakan pengampunan dosa, maka Allah akan menutup dosa kita. Tutup daripada dosa itu kembali kepada kita balik. Tutup, timbus dosa kita tu. Jadi ingat bahawa dosa kita ni memang semua orang ada dosa. Termasuk yang cakap ni, Masya Allah lagi banyak dosa. Benda-benda semua, saya yakin. Saya kena menumpang kebaikan dan juga syafaat daripada semua yang dalam grup ni. Sebab saya adalah orang yang antara paling banyak buat dosa untuk diri saya sendiri. Mujuk Allah tutup aib. Tutup, tak nampak dosa kita ni. Kalau tak kita banyak. Sebab manusia ni, Imam Ghazali menyebut, adalah satu dosa. Sekiranya dia merasai dia tidak berdosa. Ini adalah dosa yang besar. Dosa yang sangat tinggi nilainya, sekiranya dia merasakan dalam diri dia tidak ada dosa. Siapa sini? Boleh jawab tak? Angkat tangan ke? Yang rasa kat sini dia tak ada dosa. Jadi merasakan dosa itu juga satu perkara yang baik. Jadinya, ingat, Adam juga pernah melakukan dosa. Jadi jangan kita anggap Adam berdosa lagi dah. Adam tidak berdosa. Sebab Adam telah bertaubat. Sebab tu kita tidak boleh mengatakan Adam bersalah. Kerana Adam telah bertaubat. Allah telah tunjukkan jalan kepada Adam untuk bertaubat, dan Adam kita tidak boleh tuduh dia kerana dia telah bertaubat. Kita tidak boleh menyatakan kesalahan pada diri dia kerana dia telah bertaubat. Tidak layak bagi seseorang manusia menyebut dosa-dosa orang yang telah bertaubat. Okey, malaikat pun tak boleh ambil dosa dia sebab dia dah bertaubat. Jadi kalau tak pakai tudung, dulu kita pernah jadi playboy, kita pernah minum arak, janganlah kita punya dosa tu kadang-kadang kita ni, kita tak melakukan dosa ni bukan kerana apa? Kerana kita telah melewati zaman tu. Betul, saya tengok kebiasaan orang tidak melakukan dosa ni kerana dia bukan bertaubat, kerana dia telah melewati zaman muda dia. Dia dah melewati zaman muda dia, dia rasa rambut dia pun dah mula beruban. Dia pakai tudung. Sebenarnya dia tidak pernah bertaubat dengan dosa buka tudung dia. Dia tidak pernah bertaubat dengan aib dia yang dulu. Kenapa? Dia masih simpan lagi kadang-kadang. Dia masih letak dalam Facebook gambar-gambar dia. Macam mana nak katakan dia bertaubat? Kalau bertaubat, dia mesti menyesali perbuatan dia yang lama. Bertaubat menyesali perbuatan. Saya bukan apa, cuma nak sebut bahawa kalau saya tak menutup kisah saya yang lama, takut-takut dosa itu akan kembali kepada saya. Sebab tu dosa pada mak bapak, bukan dosa mak bapak tu saya minta ampun. Dosa saya pada mak bapak tu paling saya takut. Sebab dosa tu dosa besar. Dosa besar. Ingat, dosa besar. Dosa kita kena minta ampun pada suami. Kita pernah tinggikan suara pada suami kita. Jadi itu dosa besar. Jadi moga-moga kita diampunkan dosa kita. Jadi wallahualam. Sama juga dengan suami lah, banyak dosanya. Jadi wallahualam. Jadi kemudian kita nak sebut pokok larangan tersebut. Okey, larangan pokok tersebut. Saya bawakan satu hadis dahulu tentang pokok. Pokok. Saya bawakan hadis yang pertama daripada hadis rawahul Ahmad, iaitu Al-Imamul Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan. Yang dibawakan hadis ini oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Tafsir Al-Azim Ibn Kathir. Dibawakan ketika mana menyebut tentang pokok. Maka ketika itulah dibawakan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, iaitu yang membawa Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali. Iaitu Nabi, dikata Abu Hurairah, aku pernah mendengar dia kata, daripada Ad-Dhahak, bahawa aku pernah Nabi Abu Hurairah pernah menyebut dan menyampaikan suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannah, di dalam syurga. Inna fil jannah, ini cerita pasal pokok dia dulu, ni pokok cerita dia. Inna fil jannah, Nabi kata, sesungguhnya di dalam syurga, dia kata syajaratun, ada satu pokok. Tapi dia tak sebut pokok apa. Dia sebut syajaratun. Maksudnya pokok yang tidak disebutkan alif lam. Maksudnya pokok lah. Dia tak sebut pun pokok apa ni. Syajaratun. Dan disebut secara pokok secara awam. Yasirur rakibu fi zilliha. Maka
pokok itu, dia kata terdapat satu apabila Nabi kata seorang yang mengendarai kuda. Iaitu mengendarai satu perjalanan. Iaitu kalau zaman Nabi, kalau mengendarai bukan kereta. Jadi kalau Nabi sebut pada zaman itu difahami mengendarai itu adalah dengan kuda. Kan? Kenderaan paling hebat waktu itu kuda. Jadi kuda ni paling laju berapa? Kuda paling laju. Kuda paling laju lebih kurang dalam 80 hingga 90 km. Jangan kuda biasa lah. Ni kuda perang ni. Boleh mencapai 100 km. 90 km. Jadinya, perjalanan kuda yang laju, Raqib fi zilliha itu berjalan di bawah pohon itu. Nabi kata pengembara berjalan di bawah pokok itu dengan satu kenderaan yang laju. Kuda dah lebih kurang dalam katakanlah 100 km per jam ataupun 90 km per jam. Jangan yang jenis kuda dekat UTM tu. Itu memang kuda sakit. Gitu. Ni kuda perang. Macam kita lah. Kalau seorang lelaki yang berlomba lari ni, lelaki yang berlomba lari ni lelaki yang laju. Janganlah apa puan moda. Puan moda kalau saya suruh lari, benda Ros yang lari memang taklah laju. Tapi kalau saya lari pun tak laju. Tapi kalau pelomba yang laju. Jadi kuda yang laju 90 km. 80 km sejam. Jadi perjalanan dia sehingga di jalan dia laju ni, zilliha di bawah pokok tersebut di syurga nanti, mi'ata amin. Sehinggalah kita nampak, nampak nak challenge dia kata. Okey. Mi'ata amin. 100 tahun telah berlalu. Maksudnya 100 tahun later. Maksudnya 100 tahun later. Maksudnya 100 tahun kemudian kita melihat ma yaqta'uha, kita melihat dia masih lagi melalui pohon tersebut. Boleh bayangkan tak apa yang nak disampaikan? Dia belum melepasi pohon tersebut. Melepasi pohon tersebut. Wahiyya syajaratul khuldi. Dialah pokok yang dinamakan pokok khuldi. Tapi sayangnya hadis ini dhaif. Okey, kalaulah hadis ni sahih, tentulah kita buat ini sebagai hujjah. Tapi kenapa Imam Ibnu Katsir bawakan hadis Rawahul Ahmad ini? Kerana hanyalah fadailul a'mal. Kerana dia tidak berkaitan dengan akidah, maka kita boleh jadikan dia sebagai pengimbang, penguat cerita. Okey ya. Penguat cerita ni kita ambil sebagai panduan. Sebab hadis akhir zaman juga banyak sebagai panduan. Banyak sebab walaupun hadis dia lemah, tetapi kadang-kadang ulama letak juga sebagai panduan. Macam kisah Palestin. Bukan hadis yang sahih tapi diletakkan juga. Sebab dia sebagai panduan. Kemungkinan akan berlaku. Sebagai kekuatan. Jadi begitulah hadis ini kita ambil sebagai penguat cerita. Jadi kita boleh gambarkan sebagai penguat cerita ni gambaran yang mudah bahawa pokok itu bukan kecil. Pokok itu besar. Pokok itu besar. Kalau dah besar, memanglah semua orang boleh nampak pokok tersebut. Jadi kemungkinan Nabi Adam dan Siti Hawa nampak pokok tu. Setiap kali buka pintu nampak. Sekali buka pintu nampak. Sebab itu ketika mana dia berkata kepada Adam dan Hawa, dalam surah Taha, qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi. Nak tak aku tunjukkan kepada kamu, iblis menyebut kepada kedua-duanya, supaya nak tak aku tunjukkan kepada kamu satu pohon. Yang pohon itu syajaratul khuldi dalam Al-Quran surah Taha. Qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuld. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Dan kami tunjukkan, adakah kamu nak aku tunjukkan satu pohon khuldi yang kalau kamu makan pokok itu daripada buah-buahannya, kamu akan kekal abadi. Tidak akan pernah tu. Nampak permainan dia. Nampak permainan dia. Yang mengatakan pokok khuldi itu adalah bukan Allah. Tetapi yang menyatakan pokok dalam Al-Quran itu adalah iblis. Jadi nama khuldi itu, pokok khuldi itu bukan Allah yang gelar. Cuma dalam Al-Quran menyebut pokok khuldi, memang dalam Al-Quran jelas surah Taha. Allah panggil
disebut nama pokok itu Asy-Syajaratul Khuldi. Tetapi yang menyebut ayat itu adalah disebut apabila iblis mengatakan pokok itu adalah pokok kekal. Khuldi maknanya kekal. Khuldi. Khuldi itu maksudnya kekal. Jadi bila dia kekal, maka dia menjadi la yabla. Kalau kamu makan, kamu akan dapat hidup kekal. Macam supaya apa? Yang Nabi ketika mana Allah subhanahu iblis menyatakan lagi kepada siapa nama tu? Kepada Allah subhanahu kepada Adam alaihi salatu wassalam. Apa dia kata kepada Adam? Satu je dia kata kepada Adam. Dia dah makan buah kekal ni. Kamu tahu tak? Dia kata wa qala ma nahakuma. Maka kamu tahu tak kenapa Allah menghalang kamu melakukan perkara tersebut? Rabbukuma, Tuhan kamu berdua, menghalang kamu berdua. Kenapa? An hadhihi syajarah, daripada mendekati pokok ini. Kamu tahu tak kenapa? Ini surah, dan ini ayat Quran saya baca. Illa an takuna malakain. Kerana Allah tak nak kamu jadi sebagai kamu ini malaikat yang kekal abadi. Sebab tu malaikat boleh dekat pokok tu, kamu tak boleh dekat. Kerana Allah tak nak jadikan kamu ni awet muda, kekal muda. La malakaini au takuna minal khalidin. Dan Allah tak nak jadikan kamu khalidin, orang yang selama-lamanya hidup. Tapi semakin lama kamu tengok tak, wahai Hawa, kamu semakin hari kulit kamu berkedut. Kamu semakin lama semakin tua. Semakin tua. Kan fawaswasa lahum asy-syaitan, maka iblis pun datang untuk mewaswaskan kepada Hawa liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma. Mula-mula sekali iblis suruh sedikit demi sedikit menyebabkan Hawa ini terbuka sedikit auratnya, aurat sedikit, kerana dia nampak yang paling suka membuka aurat adalah Hawa. Kerana Hawa adalah orang yang paling suka berhias, nak nampak cantik. Orang perempuan, ini ibu kita. Dia adalah orang yang pertama diciptakan Allah sebagai pedoman untuk perempuan. Sebab gagalnya Hawa kerana dia nak senantiasa muda. Kerana dialah yang akhirnya pernah disebut dalam hadis Nabi, kalaulah bukan kerana Hawa, suami tidak akan pernah mengkhianati, isteri tak akan pernah mengkhianati suami. Kerana itu isunya, kerana dia yang memujuk, Nabi kata, Adam supaya pergi makan buah tersebut kerana dia tertipu dengan iblis, laknatullahi alaihi. Laknat Allah, kerana dia tipu. Kerana kalau kau makan tu, kau tahu tak, kau boleh awet muda. Kau boleh kekal abadi. Perempuan dengan lelaki, siapa yang memang kalau dipanggil muda dia suka? Sebab itu, kalau laki-laki ni dia jarang. Ji, nampak makin muda? Tak ada. Orang perempuan je kalau jumpa dengan orang-orang dia, nampak makin cantik sekarang. Oh, nampak makin muda aja. Padahal dua ni dia puji sama-sama. Hajah bonda moda bertemu dengan bonda ros. Tiba-tiba datang kedua-duanya, Hajah moda nampak makin muda. Bonda moda pun kata kepada Faros, apa kurangnya kamu? Kamu pun nampak makin muda. Padahal dua-dua tu tua. Minta maaf. Saya tarik balik. Ini sebenarnya kerana perempuan memang suka dipujimu, dipuji muda. dipuji muda. Sebenarnya laki-laki jarang berbual macam tu. Laki-laki jarang berbual benda tu. Sebab laki-laki tak heran pun dia panggil muda ke tua. Sebab itulah biasanya kalau dijual alat-alat untuk memutihkan kulit, alat-alat untuk menegangkan kulit, alat-alat untuk macam apa, siapa yang kata, kata apa tu? Ku putih. Tengok siapa yang beli produk dia. Bukan laki-laki, tapi perempuan. Produk untuk menjadikan awet muda, laki-laki peduli apa dia dengan apa, dengan awet muda tu. Dia peduli apa dengan krim-krim apa, sunburn dan sebagainya. Dia peduli apa? Jadi lelaki jarang tertipu dengan benda ni. Tetapi akhirnya Hawa lah yang tergoda. Jadi kenapa di antaranya, tadi saya ulang balik, pokok tu
disebut dalam hadis tu sebagai penguat cerita besar. Sehingga hari-hari awak tengok pokok tu. Nanti sebagai ulama menyebut tentang itulah. Hari-hari tengok. Cuba bayangkan. Kita tak diberinya beli tudung baru. Tapi hari-hari nampak depan kita ni butik. Ke depan kita ni kedai butik. Nampak hari-hari. Tapi tak boleh beli. Lagi baik tak payah tengok. Daripada tengok tak beli. Sebab tu saya kadang-kadang bila orang rumah nak ajak pergi lakin ke, saya jarang, tak apalah. Pergi. Kurangkan pergi. Sebab kalau pergi mesti nak beli tudung. Tapi masalahnya pula dia tak pergi lakin. Saya tak bawa pergi tempat tudung. Tapi malam-malam dia tengok kedas online. Online itu yang jadikan akhirnya banyaknya tudung kat rumah. Yang sana pula. Kalau pergi yang sana mana? Kalau mesti nak beli. Tak beli tudung, dia beli ni apa? Kerongsang. Mesti nak beli. Jadi dia sebab apa? Nak cantik, nak kemas, nak sebagai nampak. Jangan bagi nampak. Kalau nampak mesti akan nak sangat. Sebab tu diuji ni Nabi Adam dan Hawa nampak pokok tersebut. Ingat sebab itu bukan tiba-tiba Nabi Adam makan. Tak. Dia ada sebab. Kenapa dia makan? Bukan kerana dia ni ingkar kepada Allah. Kerana dia tertipu dengan iblis. Dia mengatakan bahawa Allah tak nak jadikan kamu sebagai malaikat saja. Kalau kamu makan, kamu akan kekal abadi. Bila makan, alamak, tak ada apa-apa pun. Makanan itu buah itu cuma ujian bagi Adam dan Hawa. Untuk nak tengok betapa hebatnya hasutan iblis. Dan nak tengok betapa lemahnya manusia dalam azam dia untuk menguatkan istiqamah dalam mentahankan agama dia. Sebab itu nasihat itu disebut dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran. Dan kemudian, وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Maksudnya, wahai Adam, tinggallah kamu dan isterimu di dalam syurga, serta makanlah daripada makanan-makanannya dalam syurga itu sepuas hati, sepuas-puasnya. Dan apa saja yang kamu suka, kamu boleh makan. Dan melainkan satu je. Janganlah kamu wahai Adam hampir pokok tersebut. Pokok ini. Jika kamu menghampiri, maksudnya Adam tahulah pokok apa. Pokok ini. Ini tu kan dekat. Ini kan dekat, maksudnya memang dekat di keliling mereka ni ada pokok tersebut. Ini yang payah nak dihindari. Kalau pokok tu berada di England, jauh, memang tak apa. Dia masalahnya dia berada di depan mata dia. Selalu. Cuma jangan hampir. Manusia memang begitu. Sekiranya ada benda yang sedikit, itulah yang dilarang, itulah yang dia akan tengok. Dan kemudian, fatakuna minadh dhalimin. Sekiranya kamu makan, kamu berdua telah menzalimi diri kamu sendiri. Agak-agaknya apa zalim diri sendiri? Terkeluar dia daripada syurga hukumannya. Hukuman dia. Maksudnya, terus ditimpa musibah. Musibah dia apa? Terkeluar daripada syurga. Setelah itu, Adam dia belajar taubat. Dengan perkataan dalam Al-Quran, Rabbana. Allah ajarkan Nabi Adam doa. Nabi Adam doa dengan doa yang masyhur di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Rabbana, apa doa dia? Saya lupa. Ayat surah Rabbana, Allahu Akbar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini Nabi aja lah. Kerana Nabi Adam pernah sebut, fatalaqqa, bila mana dia telah dikeluarkan daripada syurga, maka ketika itulah fatalaqqa Adam. Adam telah bertalaki dan telah belajar daripada Allah, min rabbihi, dari Tuhannya, kalimatin, beberapa kalimat. Fataba alaih, kalimat tersebut dia bertaubat dengan kalimat tersebut. Wa innahu huwat tawwabur rahim. Allah menerima taubat dan Maha Penyayang. Jadi kalimah tersebut apa dia? Adalah Rabbana. Dalam Quran juga disebut Rabbana zalamna. Ini doa pertama yang diajar oleh Allah kepada manusia. Rabbana zalamna anfusana. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana. Sekiranya engkau tidak mengampunkan dosa kami. Wa tarhamna,
dan kau tak lagi menyayangi diri kami, lanakunanna minaz zalimin. Kami dah adalah orang-orang yang selalu dan akan menzalimi diri kami sendiri. Maksudnya apa? Adam takut dia punya maksiat dia itu, kesalahan dia itu akan menimpa diri dia. Jadi dia minta supaya jangan jadikan kami sebagai orang yang telah menzalimi diri kami. Ingat wallahu a'lam. Wallahu. Dia tak ada dosa dengan orang lain, dia dosa dengan Allah je. Tapi dosa dia juga kalau tak bertaubat akan menimpa diri dia sendiri. Itu atau dia sebagai menzalimi diri sendiri. Dan jelaslah bahawa pokok ini dekat dengan mereka berdua secara maddi ataupun maknawi. Maksudnya secara maddi, secara nampak ataupun katakanlah maknawi pun sekalipun, pokok ini, hadhihi, makna hadhihi itu maknanya dekat di hati dia ke maknawi ataupun maddi secara literal, teks ke ataupun literal ke ataupun nampak ke, memang benda tu dekat sebab namanya ini. Dan ada alif lam menunjukkan bahawa dia tahu makrifah, dia tahu pokok tu pokok apa. Jadi pokok tu memang dekat dengan Adam, baik segi maknawi, secara maknawi dekat di hati ke, ataupun dekat secara maddi, secara nampak, secara zahir, maka pokok itu memang dekat. Ini, kita sebut itu. Kita sebut ini. Yang ini jangan ambil. Maira, makanan ini jangan ambil. Maknanya kan dekat. Kalau makanan itu jauh namanya. Rumah ini, maksudnya dekatlah. Rumah itu. Begitu. Huruf alif lam ta'rif. Pada perkataan asy-syajarah merujuk kepada pengetahuan yang hanya berlaku dan hadir dalam minda. Kerana ia adalah pokok yang dikenali. Maksudnya dalam minda Nabi Adam dah tahu dah. Kalau secara maknawi pun, makna tu menunjukkan Adam dah mengetahui, dah maklum. Sebab tu ada alif lam. Alif lam ma'rifah. Alif lam yang telah ditentukan. Maksudnya syajarah itu pokok ada alif lam. Alif lam maksud ada alif lam itu menunjukkan khusus. Pokok yang telah diketahui oleh Adam. Dan disebut ini, maka dekat. Maka dekat. Kerana ia adalah pokok yang telah dikenali oleh Adam dan Hawa. Sebagaimana Nabi Adam dan Hawa mengetahuinya, para malaikat juga. Dan iblis juga pasti turut mengetahui pohon yang telah termaklum tersebut. Wallahu a'lam. Jadi ini sedikit tentang permulaan, tentang pokok. Tentang pokok. Sebab itu, pernah saya belajar satu gaya bahasa abang akak saya kan, dia belajar pun di UM dengan ataupun dia punya degree dia adalah Dewan Pustaka. Maksudnya pustaka bahasa. Dia pernah belajar di satu tempat iaitu di Dewan Pustaka Bahasa jugalah. Jadi bila belajar bahasa ni, kadang-kadang bila disebut asal makna sejarah. Sebahagian para ilmuwan kan, mereka meletakkan makna sejarah. Kita lah. Sejarah bahasa Melayu, sejarah bahasa Inggeris, sejarah komunis, sejarah kita dulu, sejarah silam kan. Sejarah itu diambil dari perkataan Arab yang bernama asy-syajarah. Syajarah, iaitu apa asalnya induk dalam hidup manusia ni berasal dari pokok. Asal permasalahan dalam dunia ni, asal kehidupan kita dalam dunia ni, masuknya dunia ni asalnya adalah pokok. Sebab itu manusia bermulanya, manusia di dunia ini kerana syajarah. Sebab tu kita kena belajar tentang syajarah. Pokok. Pokok ni lah menyebabkan kita hari ini, atuk kita dulu, termasuk di kalangan orang-orang yang telah menzalimi diri sendiri. Lalu dia bertaubat. Sebab tu dipanggil syajarah. Satu lagi kadang-kadang sejarah tu, pokok tu kerana dia ada perantaian dia, akar dia. Kita kena tahu akar dalam. Tu maknanya pokok juga. Kenapa? Ada sebahagiannya. Jadi itu di antara kenapa diambil nama perkataan syajarah. Pokok. Jadi wallahu a'lam bis-shawab. Jadi ada soalan-soalan mungkin boleh letak dalam Google, dalam chatting, ataupun kalau yang nak soal boleh unmute ataupun boleh angkat tangan, boleh wave tangan tu. Jadi boleh terus unmute dan bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Kak Rusaini Ibrahim. Macam mana nak tahu taubat kita telah diterima oleh Allah? Okey. Itu dalam bab macam mana kita nak tahu taubat kita telah diterima. Pernah disebut dalam hadis, dalam Al-Quran. Maka orang-orang kafir itu, hatinya itu, dia gundah gulana dan
sempit dadanya sebagaimana berada di tempat yang tinggi. Ini orang-orang yang kafir, orang yang fasik, orang yang melakukan dosa. Hatinya itu Nabi Allah bagi tahu seperti berada di tempat tinggi. Sesak. Makin tinggi tempat tu makin sesak dapat. Jadi kalau kita berada dalam keadaan yang Allah bagikan ketenangan dalam hidup, kan, sebab kita bertaubat, itu antara ulama kata tanda-tanda kita telah diterima taubatnya. Jadi pertama itulah, dan kita kena buat syariat yang 4 tadi tu. Yang kena 3. Yang pertama sekali kena bertaubat dengan cara kita menyesali perbuatan. Tidak mengulangi perbuatan dan berazam untuk tidak mengulangi. Yang keempat ni betul-betul taubat nasuha. Jadi macam mana cara kita nak tahu tu tadi antaranya. Kita dah rasa macam Allah bagikan ketenangan dalam hidup. Ketenangan dalam kehidupan kita. Bukan tenang dari dosa. Bukan tenang dari dosa, bukan. Maksudnya seorang lelaki, seorang manusia ni dia mesti takut dengan dosa dia. Itu wajib. Takut dengan dosa dia. Maksudnya tenang. Kehidupan dia tenang. Sebab tu dia khaufan wa tama'a. Selalu kena takut dan selalu kena mengharap. Jadi bila dua-dua ni kita buat, manusia akan menjadi tenang. Sebab tu ketika kita berzikir kepada Allah, Sayyidina Abu Bakar tenang hatinya. Pada satu hari sahabat Nabi SAW dia datang jumpa tengok anak dia ni ada buat majlis tarikat berzikir. Maka dia tanya kepada anak dia, macam mana majlis zikir kamu? Maka dia kata bahawa aku ni bagus. Waktu kami zikir kami menangis. Allah. Ada yang pengsan, takut. Jadi kata tinggalkanlah majlis zikir tersebut. Kerana aku pernah melihat orang yang lebih hebat zikirnya. Iaitu Abu Bakar, Umar, Rasulullah SAW. Mereka dalam keadaan tenang berzikir. Astagfirullah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mereka tenang je zikir. Ya, jadi sebenarnya ketenangan itulah punca kerana dia takut dan berharap. Dia tenang. Cool. Jadi wallahualam, itu antaranya sikit lah. Nanti kalau yang lebih lagi tanda-tanda dah terima taubat, nanti kita akan bawa lah pada masa-masa yang akan datang. Sebab saya pun tak berani sebut. Tapi yang saya ingat dalam otak saya, adalah Syekh saya sebut, adalah diberikan kelapangan dada, tenang hatinya. Maka itulah antara perkara-perkara yakin amalan kita terima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab was-was itu datang dari syaitan. Kita masih lagi macam, aku ni dah diampunkan tak dosa aku yang solat lama tertinggal. Kita masih lagi syak. Kita punya dosa kita diampunkan tak? Aku punya solat kita ni, qada aku ni dah selesai ke belum? Biasa syak. Syak itu datang daripada siapa? Was-was. Syaitan. Sebab datangnya Islam, datangnya taubat dari Allah mesti yakin. Kalau yakin kita terima taubat. Sebab kenapa kita mesti was-was? Kerana kita qada solat tak ikut sunnah Nabi. Kita qada solat tak ikut para ulama. Para ulama kita main caca merba je qada. Tidak. Sedangkan dalam Al-Quran, dalam kitab-kitab telah menulis cara mengqada. Cara mengqada solat. Tapi kita qada solat tanpa ilmu, maka syaitan masih lagi was-waskan hati kita. Sebenarnya kita dah selesai belum qada? Dah habis ke belum? Jadi was-was itu paling mengerikan. Sebab was-was itu datangnya daripada iblis dan syaitan. Sebab kalau kita dalam keadaan hari ini, kalau kita benar-benar bertaubat, Allah telah letakkan keyakinan dalam hati kita. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Jadi boleh unmute Kak Sal. Boleh, insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita sebagai manusia, zaman dulu-dulu kita pernah, zaman jahiliah, kita pernah buat dosa semua kan. Tapi bila kita dah menjangkau usia yang dah tua sikit kan, lepas tu kita sembahyang taubat. Ustaz cakap tadi, kalau kita sentiasa buat sembahyang taubat, kita Allah tahu niat kita memang kita nak bertaubat kan. Tapi Ustaz cakap tadi, kita kena sebut ke yang saya nak betul, taubat dosa-dosa ni besar memang syarat dia kena sebut. Kita kena tahu apa dosa kita sebenarnya. Kita nak minta ampun dosa kecil tak apalah. Dosa-dosa besar ni, kita nak minta ampun khusus apa ni hari ni? Iaitu untuk kita dosa kita dengan mak bapak kita dulu. Dan apa dosa kita? Maksudnya kita pernah cakap kasar dengan kita. Dosa tak tutup aurat. Kan kita kan khusus, itu dosa besar. Jadi kita kena khususkan. Sekali kita bertaubat, kita kena sebut dan kita kena khususkan dosa apa kita nak bertaubat. Dosa apa kita nak bertaubat dan sebut. Nabi kita suka menyebut dosa-dosa dia. Allah suka kita sebut dosa-dosa depan dia, depan orang. Mengadu ni Allahumma ilaika ashku. Mengadunya pada Allah saja. Kita boleh claim. Selama ni kita tak sebut. Jadi sekarang dah tahu kita buat balik semula, kita sebutlah. Betul. Dosa-dosa kita. Kalau kita ingat lah.
Jadi Terima ingat kasih Ustaz. sama-sama. Okey. Jadi kita mana Assalamualaikum. bertaubat kepada Allah. Waalaikumsalam. Satu lagi cara bertaubat adalah disebut dalam hadis yang sahih. Disebut dalam kitab dalam Imam Tirmizi dalam kitab ni menyebut tentang cara dia. Nabi kata barang siapa yang menyebut Astaghfirullahalazim, dia mengelazimi lidahnya dengan Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka akan diampunkan dosanya walaupun dia termasuk dengan 7 kabair. 7 kabair, 7 dosa besar. Lari daripada perang. Maka cara lepas kita sujud, lepas kita solat taubat, kita melazimi dengan istighfar Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu zikir adalah untuk zikir orang dosa besar. Zikir Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih ini dosa untuk zikir dosa besar. Jadi kita kena melazimi. Tapi cara dia Nabi takkan kurang zikirnya daripada 70 kali. Jadi kita bolehlah lepas solat taubat kita berzikir dengan Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih 70 kali kita buat. InsyaAllah kita melazimi dan kita merasakan dosa apa kita nak bertaubat. Moga-moga Allah ampunkan dosa kita. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Ada yang lain? Sebelum kita akhir, satulah last sekali kita baca Al-Mulk insya-Allah. Ada nak baca Al-Mulk ke dah baca? Belum Ustaz. Belum lagi? Kalau belum lagi kita inilah terus kepada surah Al-Mulk. Jadi tak ada pertanyaan lagi dah tu. Jadi insya-Allah jam pun dah 10:20. Jadi insya-Allah moga-moga kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به
إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض لا يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran yang kami baca pada malam ini, ya Allah. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan wa shifaan. Jadikan Al-Quran yang kami baca pada malam ini sebagai imam ikutan kami, sebagai cahaya menerangi hidup kami, sebagai rahmat kasih sayang kepada kami, sebagai hidayah dan petunjuk kami, sebagai syifa dan penawar bagi penyakit-penyakit yang kami hadapi, wahai Allah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina, di saat mana kami dilupakan, ya Allah, kami dilekakan, ya Allah, Engkau ampunkan dosa kami, ya Allah. Ya Allah, Engkau bila kami dilupakan, ya Allah, Engkau selalu dekatkan kami dengan Al-Quran. Dekatkan kami dengan Al-Quran. Dampingi kami dengan Al-Quran, ya Allah. Jadi kalau kami selalu menjadi orang-orang yang menjadi penghafaz dan pembaca Al-Quran.
Wa'allimna minhu ma jahilna, di saat mana kami jahil ya Allah, ajarkanlah. Di saat mana kami tidak pandai ya Allah, Engkau pandaikanlah kami membaca Al-Quran. Warzuqna, dan berikan kepada kami rezeki dan kesempatan tilawat suratul Mulk, untuk kami dapat membaca surah Al-Mulk ini ya Allah. Fi kulli laylah, pada setiap malam ya Allah. Warzuqna, dan berikan kepada kami kesempatan dan juga rezeki tilawatul Quran, untuk kami dapat membaca Al-Quran ana al-lail wa atrafan nahar, di sepanjang malam dan siang. Waj'alhu lana hujjatan, jadikan Al-Quran yang kami baca pada malam ini sebagai hujjah kepada kami. Wa syafa'atan fil qabr, dan juga Al-Mulk yang kami baca ini ya Allah sebagai syafaat kami di saat mana kami berada di kegelapannya kubur, di kesunyiannya kubur ya Allah. Ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan semesta alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum. Taqabbal ya Karim. Allahu a'lam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Syukur Alhamdulillah di atas perkongsian ilmu bersama dengan Ustaz sebentar tadi. Begitu rupanya kisah Nabi Adam, dan malam ini kita telah Ustaz telah berkongsi dengan kita berkenaan dengan taubat. InsyaAllah semoga taubat kita Allah terima dengan diberi ketenangan hati. Dan Ustaz juga telah ajar dengan kita tadi bagaimana zikir untuk kita zikir dosa besar yang telah Ustaz kongsikan. Semoga ilmu yang Ustaz kongsikan itu adalah ilmu yang bermanfaat dan barakah, di mana kita akan dapat amalkan insya-Allah. Jangan lupa esok kita akan bersama lagi dalam kuliah subuh bersama dengan Ustaz Abdul Hadi bin Johari untuk bacaan Yasin dan juga tahlil arwah insya-Allah. Terima kasih Ustaz, terima kasih semua jemaah kerana sudi terus berada di dalam Google Meet Gema Nur Iman, dan insya-Allah kita akan bertemu dengan Ustaz lagi di waktu dan hari yang sama minggu hadapan insya-Allah. Bagi menutup majlis kuliah ilmu kita pada malam ini, mohon Ustaz tutup dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-As. Dipersilakan Ustaz. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.